Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Puaka Special. Jadi Ustaz, kita hari ni puaka ni special lah sangat. Kenapa tu? Kerana apa tau? Suzairi tak ada. Dia tak ada. Suzairi ni dia dah kena promotion. Dia dah kena promote jadi perukia Ustaz. Dia perukia, masya-Allah. Kira sekarang dia pergi berubat. Dia tengah ada job ni. Tengah job, masya-Allah. Dia ada job. Jadi kita kena cover ni. Kita kena cover. Kita kan kecil-kecil je kan. Jadi kita kena cover. Dia kena pergi. Dia dah promoted lah. Promoted yang kira yang tahap tinggi ni lah. Jadi terpaksalah saya datang duduk sini. Betul. Dengan members kita duduk. Jadi rasa lain kan. Tapi tak apa. Rasa lain itu macam biasanya kat belakang kamera. Hari ni kena ke depan kamera. Jadi tak apalah. Okey lah. Jangan marah-marah lah. Jangan marah tengok Tapi apa pun kan, kita tetap ada puaka special ni kan. Kita dah lama, I think dah lama juga dah tak buat puaka special. Sebulan. Kita try. Kita cuba keluarkan every month. So tapi bila orang asyik tanya, Aikal bila nak keluar lagi puaka special macam bukan kita tak nak keluarkan kita tak nak keluarkan. Cuma kadang-kadang kita punya schedule ni a bit tight and then kita nak kena ada ustaz dengan kita dengan kamera dan juga dengan kita punya tamu. Betul. So apa pun jangan lupa untuk like, share, subscribe dengan Susu TVC ni Yes, penting subscribe please subscribe. Kalau ada dia punya loceng tu, tekan butang loceng, at least you dapat notification bila kita uploadkan yang terbaru video-video. Tapi apa pun hari ini kita ada 2 tamu istimewa, iaitu yang pertama ni Ustaz, saya ambil dah lama 1990-an punya artis kira time SBC. SBC, okey. Betul tu. Kita ada Kak Suraya Hassan. Khabar Kak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi jemput saya kat sini. Alhamdulillah. Dekat set puaka ni. Saya sebenarnya penakut tapi saya peminat. Ini kan tim puaka, jadi saya datanglah kat sini. Share apa ni. Saya pun penakut. Kita sama-sama takut. Okey, baik. Yang kedua kita ada abang boleh abang. Korang lagi abang? Ya ke? Syamirul ikan betuk. Ya, betul. Ikan betuk. Kira ada ikan betuk lah. Tapi nama saya Muhammad Syamirul. Syamirul. Tapi kita kena ada Syamirul betuk. Syamirul betuk. Kenapa tu? Pasal apa tau? Masa kita IG live tu dia ceritakan pasal ikan betuk dia. Jadi hari ini kita akan kupas lah. Kita akan mengupas cerita pasal ikan betuk ni. Kupas bawah. Pasal ikan betuk bukan pasal cerita hantu. Ikan betuk yang menceritakan hantu lah. Wow. Ada unsur-unsur hantunya lah. Okay, jadi siapa nak start dulu? Boleh? Awak start dululah. Ikan betuk Okeylah, intro Okey, terutama terima kasih undang saya datang sini untuk berkongsi pengalaman. Jadi pasal ikan betuk ni, saya ada 2 kisah je. Dia ringkas lah, tak ada panjang pun. Tapi yang pertama saya akan ceritakan dulu ni, ketika saya beli ikan tu 2 ekor. Sekejap. Eyeline kau mana? Eyeline tengok kita. Oh, sini tak payah tengok kamera. Oh, okey. Aku macam, dia tengok mana ni? Okey. Kita je pergi. Sorry. Okay. So, yang pengalaman yang first ni, baru beli, think berapa tahun lepas lah. Tak ingat tahun bila, tapi baru sebelum COVID gitulah. Jadi 2 ekor ni saya beli dekat daerah Bukit Panjang punya aquarium lah. Bila saya dah beli ni, saya kena tukar dia punya air kan. Dia punya macam weekly kira dalam 1 minggu ataupun mungkin kurang 1 minggu, mungkin 5 hari nak tukar. Jadi pada satu malam ni kebetulan tu saya punya isteri dia operation, lepas tu dia kena warded dekat hospital. Jadi saya kat rumah seorang lah. Jadi ikan betuk yang 2 ekor ni saya kena letak berasingan, satu kat dalam baldi dan satu kat dalam bekas lah. Dan sewajarnya memang kena tutup. Pasal ikan ni dia boleh lompat, dengan kedua dia boleh bergerak. Ini saya nak ceritakan lah, dia boleh bergerak tu macam mana lah. Jadi satu malam ni dia dalam pukul 10 malam gitu, saya dah tukar, saya letak kat tepi. Tapi pada waktu hari tu saya penat, baru habis kerja lambat lah.
Jadi lepas tu saya dah bersihkan, saya letak kat bekas tu, saya terus duduk kat sofa living room, terlelap. Bila dah tersadar balik dalam pukul 12. Dalam pukul 12 tu tersadar. Itu saya sorry saya lupa nak cakap yang tadi bekas tu saya terlupa nak tutup lah. Jadi dalam 12 malam tu saya tersadar tu badan saya macam firasat macam terpandang dekat bilik punya koridor tu. Jadi bila saya rasa macam pasal tak ada orang kat rumah, saya seorang je. Saya dengan isteri kita tak ada anak, belum lagi ada anak lagi lah. Tapi bila satu ketika tu saya macam ada rasa ada kehadiran sesuatu yang saya tak boleh nampak, tapi dia tak ganggu, ada kat situ. Jadi saya terus bangun, saya ambil lampu yang ada lamp, lepas tu ada surah, saya buka aje. Lepas tu saya dah penat sangat, jadi saya terus saya duduk, saya tertidur lagi. Saya tertidur, lepas tu saya belum lagi sembahyang isyak. Jadi saya tersadar balik dalam pukul 4 pagi. Saya masuk bilik terus. Saya tak pakai kacamata jadi blur tau. Mata kurang jelas tau. Jadi bila saya masuk bilik, saya toleh ke kiri tu, kat lantai, kat ujung katil saya tu, saya ternampaklah ada satu benda ni kat atas lantai. Pada saya mula-mula saya fikir ada benda jatuh lah, sama ada saya punya remote control kipas ke apa ke. Jadi saya tak nak hiraukan. Sekali bila saya nak masuk toilet sebelah kanan saya ternampak dia bergerak. Itu yang saya macam apa benda kat situ. Okey, jadi saya saya masuk toilet dulu, saya keluar toilet je. Lepas tu saya keluar, saya nak ambil kacamata saya pakai. Rupanya saya tengok ikan tu dekat dalam bilik master room saya. Jadi yang persoalannya sekarang, ikan tu saya dah bersihkan semua dekat living room kan. Saya tinggal 3 bilik tau, rumah konsep BTO lah. Jadi kalau boleh bayangkan dia punya jarak dia sebenarnya jauh juga sebenarnya. Jadi yang peliknya tu, dia kat living tu, kat dia ada TV tu, dia terlompat sampai dekat sana dah. Jadi dalam masa mungkin 12, 1, 2, 3, 4 3 jam lah benda tu berlaku lah. Tapi bila saya nampak dia, saya terus pergi luar, saya ambil baldi, saya check lah. Memang rumah lah. Saya tengok tak ada. Jadi memang betul tu ikan. Jadi baldi tu saya cepat-cepat ambil, pasal saya nak selamatkan ikan tu. Itu matlamat saya. Saya tak fikir benda lain, walaupun ada mungkin rasa kan. Tapi bila saya dah ambil tu, dia punya badan semua dah salut dengan habuk rambut semua. Macam dah berabuk gitu. Jadi saya masukkan dia. Tapi kalau ikut secara saintifik, ikan ni memang dia ibaratkan dia boleh tahan tanpa air ataupun kat darat dalam masa agak panjang lah. Ini nanti cerita yang kedua ni saya akan ceritakan yang baru-baru berlaku juga. Dalam 6 jam dia kat luar. Itu saya pun terkejut dia masih hidup. Saya ada gambar dia masih ada ni. Bila dari living room tu dia sampai masuk ke dalam bilik, pintu tu tutup ke tidak? Tak. Oh okey, terkejut juga. Macam kalau saya pintu master bedroom selalu tutup kan. Dia ni kat dalam ni lain macam ni. Ya. Tapi itulah, saya ada juga tanya satu kenalan ni lah, abang ni lah. Itulah dia cakap, mungkin yang kau bangun pukul 12 malam tu, sadar tu kau rasa tak sedap tu, adalah sesuatu. Jadi bila kau bangun pukul 4 pula, kebetulan mungkin Allah nak kejutkan kau nak sembahyang kan. Jadi untuk kau tak diganggu untuk mungkin untuk solat ke apa benda semua. Jadi benda tu mungkin dia lawan ke, dia tolong, entah dia tolong bentengkan ke apa, tak tahu kan. Tapi itulah, saya pun tak nak terlalu ikutkan sangat lah. Jadi itu cerita yang pertama. Jadi Alhamdulillah. Okay, jadi saya cakap tadi ada 2 ekor. Jadi satu ekor ni saya tak tahu whether yang ini yang pasal satu dah mati. Lepas saya dah kata orang dah masuk dalam satu tank, diorang belaga jugalah. Diorang macam ganas juga ni. Tapi tu lumrah lah, diorang punya sifat gitulah. Wow. Jadi yang nak saya ceritakan nombor 2 boleh? Boleh. Jadi kisah nombor 2 pula daripada unit rumah saya dengan jiran yang madap depan tu, kurang-kurang dah 15 meter lah jauh dia. Jadi ikan ni memang bila dah yang insiden ni berlaku ni, baru tahun lepas saya letak ikan ni kat luar lah. Jadi tak apa-apa, dia nak bising ke apa, dia tak ganggu. Pasal nanti kalau letak dalam rumah dia bising.
Macam dia aktif. Pasal ikan ni secara saintifik malam dia akan mungkin makan. Atau malam dia tak tidur lah. Jadi saya dah tak luar. Itu pun sama situasi juga, tak tutup. Tak tutup, jadi dia lompat lah. Dia lompat keluar. Jadi bila dia lompat keluar tu, saya masih ingat tengah malam saya cuci. Bangunnya dalam pukul 7 pagi. Pintu ketuk lah, ada orang kat luar. Saya buka tengok, jiran saya, Abang Luqman lah, sebut nama dia je. Abang Luqman ni dia cakap, ikan kau kat luar? Ikan kat luar? Luar mana? Kat luar rumah aku. Luar rumah? Terus saya gegas lah tengok. Rupa-rupanya betul dia dah sampai dekat mana? Kat longkang. Dah nak masuk agaknya lagi berapa tapak dia dah nak masuk longkang yang kat drainage tu. Cakap macam ibaratkan dia nak pergi tempat yang ada air lah. Tapi hairan kan, dia dari tempat bekas air tu dia lompat, habis dia nak ni. Mungkin dia punya fikiran dia, kat luar tu ada air, jadi dia ikut dia punya naluri dia, tak tahulah kan. Jadi saya angkat, saya bersihkan. Sama juga berambut. Lepas tu ada macam dia punya badan dia kalau dia dah keluar air, dia akan salut dengan macam gel tau, macam slime gitu. Itu dia punya mekanisme dia lah untuk dia survive ke apa, untuk dia apa kata orang, bertahan lah kan. Jadi bila saya dah bersihkan semua, nampak terus yang ni kali pula lagi teruk sikit pasal dia ada luka. Dia punya sisik dia ada macam bekas merah, lebam gitu. Habis kat sebelah depan tu macam bukan benjol lah, macam apa ni? Apa nama dia? Macam melecur gitu pun ada. Mungkin dia terentak bila dia terjatuh. Dia diving terantuk. Diving keluar ketuk. Itulah dia. Okay, I see. Tapi Ustaz, ni ikan betuk ni saya tak tahulah macam masa saya secondary school, kawan saya pun ada ni satu ikan betuk ni. So dia cakap ikan ni memang kalau ada benda-benda gini dia akan react apa. So dragon daripada China cakap apa tu? Saya pun tak tahu, tak pernah nampak. Ikan puyuh. Ikan puyuh ke burung puyuh? Bukan dragon fish tak ya gini Kak. Ikan betuk. Nanti saya share, nanti you boleh tunjuk viewers lah. Tak apa, viewers boleh Google dia. Boleh Google lah. Kira ni saya punya lah. Google lagi banyak. Kita pun nak Google ni nanti. So memang tak ada lah ni ikan. Wallahualam, saya tak tahu pasal ikan betuk ni. Belum lagi. Saya tak tahu bentuk dia macam mana. Tapi kebanyakan orang Melayu kita lah, alhamdulillah diorang simpan juga minat. Tapi yang bab apa tu mystical ada, tapi dengan bab dia ikan ni boleh tahan lama pun ada. Macam saya lebih pada dia boleh tahan lama. Tak payah letak oksigen. Kira yang pump tu kan, tak payah. Macam gapi lah, macam gapi. Gapi pun boleh tahan lama apa. Tapi nak kena ada plants. Yang ni saya tak letak ada plants. Gapi tak boleh. Gapi tak boleh? Tak boleh, dia tak tahan lama. Pasal dia cik nak jaga. Ingat macam beli gapi banyak sana. Okey, dan daripada Kak Suraya pula. Okey, kalau saya ada cerita ni, kalau saya nak cerita pun bulu roma ni pun dah naik. Belum cerita lagi ni Okey, cerita ni happen masa saya primary school lah. Waktu dulu saya tinggal kat Bedok. So zaman-zaman kita dulu kan ada anak-anak kita, budak-budak, neighbours, we like to berkumpul main kat bawah blok, main rounders, main police and thief, you know. Memang kita every petang. So one day tu kebetulan hari tu memang dah tak ramai orang yang budak-budak bawah. So I go to my friend's house. Petang-petang lah, ni petang kita So my kawan tinggal dekat belakang blok. Waktu tu umur saya dalam, saya rasa 12 tahun lah agaknya, 11-12 tahun. Saya pergi kat blok belakang, tingkat 2. Kita bina blok dulu begini-begini kan. So I pergi rumah dia tingkat 2. Tapi itu yang heran tu, macam mana petang pun boleh ada juga, macam belum malam lagi lah. So bila rumah kawan saya dekat corner tau. Kan koridor kan panjang, rumah Bedok panjang. So rumah dia is at the corner. So saya naik tingkat 2 tu, saya pergi kat rumah dia, saya ketuk pintu. Saya ketuk-ketuk, dia tak buka. Tapi nak cerita pun takut. Saya dengar ada orang panggil saya kat belakang. Dia whisper dia panggil nama saya, Suraya. Gitu tau. Saya dengar, tapi bila saya dengar, saya toleh belakang. Macam gini, saya cakap siapa Tapi rumah dia kan koridor panjang, there's nobody lah. So I try to tengok kat tangga, there's nobody. But the panggilan tu is actually right behind me, somewhere here. So waktu tu I was too young. So
perasaan takut tu not so bad lah kan. Sangat-sangat maybe my imagination. So I ketuk pintu dia lagi. Ketuk dia tak buka pintu. Saya tahu dia dekat dalam rumah. Saya tahu pasal dah bilangan dia nak datang kan. Jadi saya asal dia tak buka rumah. Lepas tu saya dengar lagi. Dia panggil nama saya lagi. Suraya. It's clear Saya cakap dia aduh dah naik belum. Dia very clear Saya dengar. Saya toleh lagi. Alamak, saya cakap ini dah lain macam. Kali saya bang dia punya gate dengan door. Saya nak masuk pasal saya nak lari dah takut. Nak patah balik tangga dah takut. Yelah itu patah balik that side lah yang daripada suara tu. So I don't dare to turn already. So I bang on the door. Then kebetulan mak dia buka lah. Pasal kau ni macam pasal I macam dah ketakutan kan. Masuk. So dia panggil I pun dah masuk. I dah pucat. So mak dia cakap, pasal kau termengah-mengah, pasal kau pucat. My breathing also quite fast kan. So I cakap dengan mak dia lah, dengan my friend sekali. Saya cakap saya dengar ada orang panggil saya dengar tapi tak ada orang kat belakang. Mak dia cakap, alah perasaan kau je lah. Dia cakap, tak ada, saya tahu, saya dengar lah. Saya cakap, I know I hear something at the back but there's nobody. I said that. So my friend cakap, ni suka like I imagining things lah, that kind of thing. So maybe I cakap lah, okay lah, maybe I imagining but I know I'm not. So mak dia kasi saya air putih, dia cakap kau minum pasal she saw my face dah macam pucat gitu kan. Kasih air, dia cakap kau akan minum, baca bismillah kau minum. So saya minum. Saya duduk dalam 5 minit kat rumah dia. I'm still dalam, kata orang tu masih dalam breathe fast lah kan. Try to nak tahu apa benda kan. Then suddenly I punya stomach, bahagian perut I feel burning sensation. Tak pernah. Tak ada. Tengah duduk kat dalam rumah ni. Dalam rumah tengah berbual dengan my friend. Sekali I feel my stomach ada burning sensation. Bukan dalam, kat luar. Luar. Macam pedih gitu. Pedih. Apa pasal I tell my friend, kenapa macam perut aku macam pedih gitu. Dia macam asal. Cakap tak tahu. Then kita macam okay, I don't check lah. So berbual dengan main-main dengan my friend, then I feel the burning is lagi more ini lah, makin kuat gitu. Yang sampai buat I take selak I punya t-shirt. Tak ada. Makes me selak lah masa tu kan. To check what the pain what the pain what benda yang sakit kan. So bila buka, I saw a long scratch about 3 ke 4 line. Macam gini lah, macam 4 jari gitu. Dia macam kucing tapi dia yang ini dia bukan straight line. Dia macam go this way. Dia macam this way and then dia macam this way, ada this way lagi. Macam kena gini-gini gitu. Macam gitulah. Kan jangan tengok belakang sekarang. Okay. Dan lepas tu you know macam it's a luka tau. You can see the luka darah tapi bukan darah meleleh lah, macam scratch. Macam fresh lah kira. Fresh. I can see it's red, fresh. Ada macam blood macam sikit-sikit tapi dia tak meleleh tu. Yalah, macam tadi Ustaz cakap macam kucing scratch gitulah. Tapi ni kan lain. So dia macam scratch. So then my friend saw, mak dia nampak, baru diorang believe that there is something, but it happened about petang tau, dalam pukul 5 gitu, that 5-6 gitulah. So they believe that what I hear is something lah. So yeah, that was my first encounter. Dan nak balik punya time memang I takut. They have to send me back home lah, because I dah tak berani nak balik sendiri. That since that thing happened, I dah tak pergi lagi. I don't go my friend house already because I don't want that to happen again. Pasal dia punya panggil is very clear. But it's a whisper. Macam gitu. Ini bukan first sampai I dah tua macam ni pun, last 3-4 years pun I have this problem again. The same thing. Tapi ni kali suara dia lagi different lah. Cerita. Silakan. Okay. Yang pasal Suraya bercerita lah. Okay. Yang ini happen is waktu saya kerja. Dulu I kerja dengan I kerja dengan this company in the office lah. Second hand punya business lah. So we buy and sell. So you know lah, second hand orang jual beli barang-barang, ada barang ada apa pun kita tak tahulah kan. Kat mana tu Kak? But I in bahagian office. Okay. So one day tu, waktu lunch memang I jarang keluar go for lunch. I always lunch in the office. So dalam office tu dah adalah dalam 2-3 orang pun lunch in. Yang lain semua keluar, and the office is quite big.
So bila one time to happen, I was eating my lunch. Okay, dalam 1 lebih gitulah kan. I eating my lunch. And the same thing that I experienced yang I kecil tu dulu. Ada orang panggil I, tapi ni kali sebelah kiri pula. Dia panggil, ni kali suara dia a bit Garau. dia bukan whisper. Dia Suraya. Macam gitu. It's clear tau. Tak mungkin orang kacau sebab dalam office tak ada orang. So I sampai buat I tengah gini, I cakap, saya? Sampai yes, you know, macam nyaut dah. sampai I nyaut tau. Then I tengok, tak ada orang. I tengok kat pintu, there's nobody. I bangun, I open the door yang tu there's nobody. So my friend yang makan yang eat lunch in tu, dia ada side. Dia dekat corner end lah. So tak mungkin dia akan dengar lah kan. Jadi saya pun mungkin my imagination lah. You know, I tell myself it's just my imagination. So I makan lagi. Makan dah habis minum kopi apa so. Dengar lagi lah dia panggil. Call my name again. Gitulah. Jadi bila dah panggil lagi sekali, I think because kita dah berumur sikit kan. So we are more macam tell them off lah. Kira lah macam I'm telling them off. I said, aku tak kacau kau, so jangan kacau aku. Okay, I don't disturb you, so you better go. I cakap macam gitulah dengan dia. Because dia dah macam dekat lah. Betul-betul kat sini dengar dia panggil kita punya nama. Jelas So I don't know what is that lah. So yeah, that's my experience. Ada lagi lah nanti. Seram juga. Apa dia? Seram juga kira. Itu sebab saya because sampai sekarang saya masih boleh ingat fresh the cara dia panggil I. Macam gitu. It's very clear. Tu masa dia kecil-kecil, suara dia pelan. Lepas tu dia pun membesar pun. Tapi saya rasa yang kecil tu saya tak tahu lah, mungkin jin perempuan ke apa yang tempat kerja tu is man. Then after that, after bila orang dah balik office from lunch, I did ask a few of them, korang you all got ada experience call tak? me not? No, you all call me not. Cakap no, we all were out. And I know it's not orang lah. Saya tahu it's something else. Okay. Dekat mana office? Area. Boleh cakap ke? Boleh lah. Cakap. Area boleh. Daerah Ubi Avenue. Itu memang tempat juga. Then tempat tu kita second hand. So kita ada Faham lah. statue, you know, that kind of thing. Macam those antique punya barang. Yes, kedai antique, they have this pendant, all this. So kita tak tahu apa Potential yang ada kat dalam tu kan. Okay. Ya, so Saya ada satu soalan tu kakak. Kalau bila kakak alami yang dari kecil dengan yang bila ni dia panggil ni kan, baru-baru ni, kakak ada mimpi apa-apa tak? Lepas tu macam saing after that. Tak ada mimpi, tak ada mimpi. I just dengar orang panggil. But kata orang tu bukan macam sekali, 2 kali. There is one time, but that one I cannot remember dekat mana. But I remember it happened before lah. Jadi dia panggil-panggil tu kak Aduh. Itulah macam cakap dia kalau yang first tu dia muda-muda. Suara dia soft sikit. Lepas tu dia dah besar kan. Dah besar, dia suara dia garang sikit. Deep dia garang sikit. Suara jantan. Betul, saya dengar suara macam a bit macam jin jantan gitu lah. Jin jantan. Dia bukan jintan Okay, maaf. Nurul ada macam ada sama experience ke kalau waktu macam kecil ada. Tapi secara umum tak silap saya, kalau saya refer note saya check note dulu dia ada 2 je. Okay. Jadi yang pertama ni ini tak, saya rasa belum lagi pernah ada, mungkin ada satu orang yang pernah cerita lah, tapi saya punya a bit detail dengan clear lah. Jadi saya ada gambar, saya bawa gambar ni kat dalam beg saya, gambar koridor rumah nenek saya dekat Jurong West. 900 lebih lah, 900 lebih. Jadi rumah nenek saya ni tingkat paling atas 12, and then dia kat corner. Jadi rumah ni maaf, ini gambar saya masih kecil. Jadi ni koridor dia lah kat luar sini. Ni nenek saya. Jadi kat luar koridor ni, kalau boleh nampak kan, satu hari ni pakcik-pakcik saya dia kat rumah tu tinggal pakcik saya 3 orang, nenek atuk saya, sepatutnya dengan mak bapak saya. Tapi mak bapak saya diorang ada rumah kat Yishun. Jadi saya selalu kat rumah nenek jagalah pasal diorang kerja kan. Jadi siang hari tu tau, dalam actually pagi tau. Tak silap saya, if I masih boleh ingat, dalam 9 ke 10 pagi gitu, diorang order this
apa ni, yang sistem macam LCD player gitulah. LD player yang boleh ada speaker sekali. Jadi semua tengah sibuk kat living room, kat corner tu, diorang tengah godi-godi. Yang saya lepas tu gate buka lah. Jadi yang saya pula, saya suka main-main. Jadi satu masa tu saya keluar, saya nampak bila saya keluar tu, saya menghadap itu koridor. Saya nampak apa tahu, opera Cina yang raja bengis. Dia tengah diri dekat itu railing tu, dia tengah tunggu gini, ambil muka bengis. Jadi dia dekat, kalau ikut jarak saya rasa dalam 15 dalam 20 meter lah. Kira tak jauh jugalah kan. Jadi bila saya tengok, saya macam tengangan. Saya masih ingat saya punya reaction dia macam apa, macam umur berapa tahun macam? Dalam 2 tahun. Masih kecil lah. Kira baru jalan lah. Jadi bila saya nampak itu, saya terus masuk dalam, saya panggil pakcik saya. Tapi semua tengah sibuk lah. Jadi pakcik saya tak hiraukan. Jadi saya keluar lagi. Kali kedua saya tengok, benda tu dah semakin jauh. Jadi dah semakin jauh, tapi dia masih kat situ lah. Habis saya nampak macam dia punya, saya punya apa ni, penglihatan saya, dia punya vision dekat keliling benda tu dah blur tau. Jadi tak tahu kalau dia lepas tu mungkin dia nak hilang ke apa lah. Bila kali ketiga, kira saya masuk balik, saya bilang pakcik saya keluar. Kali ketiga tu dia tengok tak ada orang. Saya ingat saya macam tunjuk gini, saya tak boleh berbual, dia cakap ada benda kan. Jadi bila saya pusing, saya tengok memang tak ada. Jadi tu yang saya macam sampai akhir hari inilah pelik. Itu kali pertama, dengan kali itu je yang saya pernah nampak yang saya pelik lah. Tapi ada satu kali juga ni cerita nombor 2 lah yang masih kecil ni. Saya pernah mimpi satu tempat ni, dia penuh dengan kayu balak yang kali hitam legam, basah tau, lembap. Jadi saya seorang kat situ tau. Habis saya macam apa tu, kalau orang macam lost lah, kira terperangkap dengan macam rasa tak tahu ke mana nak pergi lah. Jadi saya pekik-pekik lah, pekik apa kata orang, nak minta mungkin ada orang untuk bantu ke apa, tolongan. Terus alih-alih saya tersadar, saya datang berpeluh. Yang umur saya tu, time saya pun rasa dalam 3 ke 4 tahun kot. Tersadar berpeluh, tengah nangis. Dah kira dah nangis lah. Jadi bila saya bilang nenek saya suruh kira baca Al-Fatihah lah. Jadi lepas tu saya tidur. Tapi sampai ke hari ni, bila saya tanya sesiapa, tak ada orang boleh ni. Jadi saya nak tanya Ustaz lah, kalau Ustaz ada tak mungkin definisi untuk macam mimpi saya yang macam gini kan, atau ada tak pernah dengar? Wallahualam, saya pun baru first time dengar seperti ini. Kalau untuk mimpi, memang untuk mentafsirkan mimpi, dia perlukan ilmu tertentu. Di antara ilmu tafsir Quran, ilmu balaghah, kemudian ilmu daripada dari segi bahasa Arab itself, daripada Al-Quran itself, kemudian daripada hadis Nabi SAW. Jadi dikumpulkan semua baru untuk mentafsirkan. Dan untuk belajar ilmu tafsir perlu masa yang sangat tinggi sekali, yang saya rasa kebanyakan daripada ustaz ke ustazah pun susah untuk belajar. Sebab kalau dalam universiti pun kita tak ada course untuk belajar mentafsirkan mimpi. Memang susah. Tapi modul adalah satu, mungkin dari cerita gitu je. Kalau ikut kitab lah. Kalau ikut kepada kitab-kitab ruqyah, yes. Contohnya mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi terbang, itu banyak kali saya loncat daripada satu building to another building, mimpi dalam air tenggelam, mimpi tak kubur, mimpi ular, mimpi kalajengking, mimpi ini semua memang ada dalam kitab-kitab ruqyah. Tapi kalau more than that, kita tak boleh tafsirkan. Sebab kalau kita mentafsirkan suatu tafsiran mimpi, dan sekali bila kita tafsirkan salah tafsirannya, maka yang tafsiran yang salah tu akan terjadi pada orang tersebut. Masya-Allah. Nauzubillah. Ya, sebab atau itu takut jadi fitnah Masya-Allah. Nauzubillah. So sebaiknya kalau apa yang contoh macam mimpi-mimpi yang kurang baik, memang kita tak diajarkan untuk ceritakan kepada orang lain. Kecuali kalau macam kalau dalam keadaan kalau nak berubat ke apa, kan nanti ada perubat nanti akan tanya. Ada mimpi-mimpi seperti apa. Itu diperbolehkan, sama macam kita cakap dengan doktor. Tapi kalau selain daripada itu, best to keep quiet. Yes. Kalau orang dulu pun ada pernah cakap macam gitu. Ya. Saya kalau mimpi gini first bilang bini, I tadi mimpi. Mesti bilang dulu Mesti bilang apa, takkan tak bilang sih. Kalau pasangan boleh lah Ustaz Kalau jangan pasangan, bilang dia okey lah. Okey lah. Tapi jangan dia pula sampaikan. Best to still keep to yourself. Okay. Yes.
Mungkin Kalau macam terkena gitu, apa syarat ataupun sunnah? Mungkin Itu kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, ketika bila bangun daripada mimpi yang buruk, selalu macam mana? Macam mana? Boleh saya masuk? Silakan. Boleh. Ustaz. Ni kalau betul saya pay attention during pocket extra. Kalau betul pay attention kita bangun tu kita ludah di sebelah kiri. Okey. 3 kali 3 kali. Lepas tu kita selawat. Kalau baiknya kita bangun pergi ambil uduk. Ya. Tapi kalau dah ngantuk sangat, tidur balik je lah. Tapi kalau dah tidur balik gitu je. Tak ingat lagi apa. Tak pay attention. Kalau ludah tu apa? Baru bangun tu ludah ke? Dia bukan begitu. Ya, kalau husband kita sebelah kiri. Dia macam tu terkeluar So diludahkan sedikit ke kiri. Okay, faham. Gitu, seperti itu. Dan kalau nak tidur balik juga, kalau macam tak ambil sembahyang pun, kalau nak tidur balik pun baca. Tidur tapi lain arah daripada yang mana kita bangun tadi tu. So contohnya kalau kita bangun tu kita menghadap kiri kan, bangun tu dan kita menghadap kanan. Maknanya tukar position. Seperti itu. So saya actually kira macam every time kita bikin poker extra ni, saya suka. Macam bila tengok ustaz cakap kan, balik tu macam nak kena bikin gini. So nanti bila dia cakap, I remember. I remember. Pay attention. Alhamdulillah. Cita-cita nak jadi assistant. Amin. Kita aminkan je doa. Tapi tak ada time. Alhamdulillah. Lagi? Ada cerita? Ceritakan lagi lah. Ceritakan lagi. Inilah panjang lagi. Mirul. Saya punya. Mirul. Saya punya Mirul tadi dia dah keluarkan cerita banyak. Dia ada 13 sudah. Go it. Nak kena kasih can juga kan? Tak apa, I punya tak banyak sangat. Okey. Jadi okeylah, kita move on ke Tadi dah ikan. Dalam rumah ke mimpi. Sekarang kita ke mana pula ni? Tadi ke budak-budak dah. Budak-budak dah. Okay. Time NS. Jadi NS. Rumah sebelum NS belum lagi. NS belum sampai lagi. Belum lagi. NS setakat 2 story lah. Jadi yang kat rumah lama lah, kat rumah Yishun ni, Yishun Ring Road lah, blok 300 lebih. Rumah tu sebenarnya ada sejarah. Jadi parents saya beli rumah tu kira kira owner nombor 3 lah. Jadi the first two, yang pertama Cina, kedua pun Cina. Tapi tak salah saya diorang beragama Kristian lah. Nak dengar cerita yang kisah kira sejarah rumah tu dulu ke, atau nak terus masuk cerita ni dulu? Terserah lah. Mana-mana. Okey, saya ceritakan dulu yang seram lah ya. So ada dua bahagian lah. Bahagian pertama ni, rumah tu kalau pengalaman saya sendiri, saya akan nampak kadang-kadang macam ada asap ada bagi hitam lah, terbang betul-betul dekat corner mata sini lah, ujung. Tapi dia macam imbas-ibas. Itu time saya dalam darjah 4 ke 5 gitu. Jadi bila saya nampak gini, saya tak fikir banyak, tapi alhamdulillah tak ganggu apa sangat. Tapi tak salah saya, kalau ikutkan adik saya ada, tapi saya lupa cerita dia. Jadi saya lagi satu bahagian kedua tu ni, bapa tiri saya pula. Dia cakap ada satu kali tu bila dia baru pindah lah, tinggal duduk sama-sama kan. Siang hari dia kata daripada rumah Yishun ni dia 5 bilik, kira jumbo lah, 2 hall besar. Habis dekat belakang tu ada master bedroom, bilik adik saya dengan satu bilik guest room. Lepas tu yang dekat dengan hall tu bilik study room lah orang panggil. Jadi apa yang bapa tiri saya pengalaman, dia kata dia pernah lihat ada satu budak kecil ni, dia lari melintas daripada bilik saya ke bilik yang guest room. Yang guest room ni kira bilik nenek atuk saya. Sebenarnya bilik tu pun alhamdulillah biasa, nenek atuk sembahyang lah, jadi tak ada apa-apa macam serius lah. Tapi itu kali pertama dengan the only time lah kat situ dia nampak. Jadi kembali kepada yang saya nak cakap, sejarah lah rumah ni. Baru 3 bulan lepas saya tersempak, saya punya jiran yang lama, dia kira sampai sekarang masih tinggal situ. Jadi dia first gen.
dia dah dia kira dah lebih daripada 40 tahun lebih lah dah tinggal situ. Jadi dia tanya saya, awak tahu tak sejarah rumah awak sebenarnya? Tak tahu, tapi awak dah pindah, saya boleh ceritakan sekarang lah. Okey lah, saya nak dengar juga. Dia kata rupa-rupanya bila dia dalam peringkat awal dia pindah tu, ada yang first owner tu ada kes anak kecil dia, anak lelaki kecil dia, time mak bapak tak ada kat rumah ataupun diorang keluar sekejap dah dekat koridor ke mana, anak dia pergi kat dapur. Rumah yang tu maaf saya lupa nak bilang, tingkat 8 tau. Jadi dia katakan budak tu kecil tu dia pergi dekat dapur tingkap tu, dia fikirkan mungkin mak dia dah turun bawah, padahal dekat luar koridor. Jadi budak kecil tu dia tak pergi luar lah, dia pergi dapur, dia panjat dah, dia pekik kat dapur. Kali bila dia pekik, dia jatuh, terjun. Budak tu? Budak tu. Jadi dia terjun, matilah situ. Jadi jiran saya pula dia kata dia pun sebenarnya tak tahu cerita ni. Bila dia dah balik baru isteri dia ceritakan, tapi dia nampak asal ada polis, habis dah kepung ni semualah. Kalau nak kata tahun bila, tahun 1910-an gitulah. Pasal tu blok pun memang dah lama. Jadi bila dia dapat tahu cerita ni, dia macam oh gitu ya. Tapi alhamdulillah yang owner yang kedua, bila alhamdulillah kira owner kedua dia kata tak ada cerita. Mungkin dia tak nak ceritakan, tak tahulah kan. Tapi bila saya masih ingat dah jam 4 kan saya pindah rumah tu. Jadi saya boleh bau rumah tu, dia macam banyak candle, macam bau macam Kristian Kristian yang bakar candle tu. Yes. Tapi dia punya wangian dia macam tak tahu, pada saya macam biasa kalau pergi church bau ni benda. Yalah, dia punya special candle dia kan. Jadi saya macam tak fikir banyak lah. Jadi itulah rumah yang kat Yishun Ring Road lah. Mungkin budak tu yang terjun tu, mungkin dia lari. Pasal bapa tiri saya dia kadang-kadang boleh rasa juga, dia boleh nampak. Itu ada satu cerita ni, nanti saya nak ceritakan ni. Tapi boleh. Nanti kasih peluang dulu. Dengan Kak Suraya pula. Pasal budak rumah apa cerita. Saya pun ada rumah saya yang masa yang kat Bedok yang saya cakap yang zaman primary school. Lepas tu kita pindah kat another house. Bedok juga. Bedok sebelah mana tu? Bedok North. Bedok North nak cakap full kan kita. Cakap je, kita tip kan nanti. Bedok North Avenue 3. Avenue 3 500 plus. But yes, correct. So dulu saya tinggal Avenue 3 tu, blok ni, bila pindah kita cuma pindah across the road je. Another house. Upgrade lah kira lah, from 3 room to 5 room. So rumah saya tingkat 4. Saya punya rumah sebelah je dengan temple. Ada tak kat situ? Oh yang Red Swastika. Yes, betul Swastika. So Chinese temple kan. So my room, my window room is facing the temple. Betul-betul I can see what temple. So tersalah masa my parents bought the house. Macam so beli, you know why you takut macam bilik I pula tu menghadap kat temple. Okay, never lah. So tak mau fikir banyak-banyak kan. So it happened at that house. Waktu tu I was like maybe about 19, 20 around there lah. Dah remaja. Dah besar lah. Dah kerja. So one day tu I was okay, dia macam nak cerita malam waktu saya tidur, this thing happened when I balik kerja kan, dah penat lah kan. So saya tidur and I woke up at 3 o'clock in the morning. Sebab saya bangun, saya dengar ada orang ketuk kat tingkap. Tingkap kat my window. And when I tidur, I selalu buka, kan kita ada banyak tingkap kan, macam like 4 windows I think. So I cuma buka satu je. And then dulu mana ada, I tak buka aircon, you just normal fan. So whatever ni kita boleh dengar kan, very ni kan. Jadi I dengar ada orang ketuk dekat glass window. Then when I woke up, kuat because my katil tu betul-betul dekat tingkap sini. Then my katil, you know, my head with the window there lah. So dia bangun, apa salah? Ada bunyi ketuk. Rumah aku tingkat 4. Sampai ketuk tu dia kan tinggal. So when I look at the time, is about 3 o'clock, almost 3 o'clock. Okay. At that time I thought agaknya aku mimpi lah, you know, mimpi ada ketuk ke apa. Then I thought I was dreaming. So but the ketuk is
Gitu. Oh, lama juga Macam gitu bunyi dia. Itu yang buat, that's why I terbangun pasal agaknya lama sangat bunyi kan. Malah dia macam tak sekali. So I bacalah apa ayat yang I tahu. I baca Quran Surah Inas, saya baca Fatihah, semualah apa yang I boleh ingat I baca. Tarik selimut, tutup gitu. Baca takut juga sebab apa, I sleep alone in my room. My brothers in the next room and my parents, right. So kita dulu rumah tidur semua tutup lampu gelap, tak ada buka any lights, night light tak ada. So takutlah nak bergerak. Berpeluh-peluh lah kat bawah selimut tu, baca sampai tertidur sendiri. Okay, never mind. Then the next day, the following day, it happened again at almost the same timing. Bunyi ketuk tu lagi dekat tingkap tu. Bila I sadar, I tengok tingkap, itu dah jantung I dah dah takut. So, ya Allah, apa benda ni? Pasal kita dah besar sikit, kita tahu takut kan. Apa benda ni? Saya dah baca dah macam-macam lagi ayat saya baca. Saya nak bilang mak ni, nak bangun takut, saya tak berani, I tak berani turn left, tak berani turn right. I just cover my blanket. Kau tak teringat nak terpekik? Takut. I'm too scared. I tak pekik. I was too scared. So I just tu macam kejung tu. Macam kejung lah. I don't move, tak move. Terus I selimut tutup. I don't move because dalam masa tu punya fikiran apa tau, kalau aku move takutlah kalau ada hantu jin apa dia nampak aku bergerak kan. So ingat kan, kalau tak bergerak orang tak nampak kita kan. That kind of thing. Betul-betul. And then the same thing I baca Allah sampai berpuluh-puluh, lama juga. But when you recite kan, you akan automatic tertidur. Yelah. Pasal you dah terlalu penat kan? baca dulu, you akan tertidur. You asyik tengok sana kenapa? Tak ada tengok dia. Tengok dia handsome tu. Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Cerita tengok belakang saya dah takut. Tak pasal tengok sini. Gitu kan. Okay, so I hear the knock kan. So okay, I tidur. Then the next day bila I sadar, I tak tahu should I tell my parents, my mom or my dad, should I tell them or not. But then I punya hati tak nak diorang takut lah. I don't want them to takut ke apa. So I keep to myself. I tak bilang siapa pun I tak bilang. Even my brothers pun I tak bilang. The following day, kira macam 3 hari ni benda ni berturut-turut berturut-turut happen. Then masa malam tu I nak tidur, I tell myself, if this time it happen again, I have to find out what is that. Nak beranikan diri lah. The third time. Kalau because malam the next day tu, bila I nak tidur malam tu, I tell myself, kalau benda ni happen again, pasal dia dah happen the first night, second night berturut kan. So kalau this third day it happen again, there must be something's not right. So I want to find out what is that. I nak beranikan diri. Tak tahu dari mana datang keberanian tu gitu. Tapi macam natural instinct juga kot. Natural dia instinct. punya feel lah macam geram. Why you disturb? Okay, never mind. And true enough, at that time it happened again at almost the same timing. The knock on the window. And this time saya bangun. Saya tak ada macam diamkan ni tak. I tell myself I have to find out what is this. I cannot lah, So bila I bangun, I beranikan diri pergi. I don't know where I get the keberanian tu, tak tahu how. Then I buka tingkap tu. I look at the door because depan tingkap I is pokok. Then pokok and then ada pokok sikit and then temple. Baru dia temple tu. Yes, correct. So aku aku pula. Then I tengok apa Then I tell myself lah, kalau betul ada benda ni, you go away. You want to show yourself, or you want to go, you go away. Macam berani lah, konon lah dah waktu. Tak tahu lah. Actually I ni penakut. Tak tahu macam mana on the third day I become like so berani that lah. Itulah. Jadi I pun dah cakap okay, dia dah ketuk tu dah hilang. So I baring balik lah. Baring balik. Tadi masa I baring tu, I baring terlentang. Okay, yalah, macam terlentang gitu lah. Macam relief. I relief dan I just baring terlentang. Then tiba-tiba ya Allah. Betul lah ya Allah. Aku tak cara. Yang penting saya okey. Sebenarnya kalau ya Allah, kalau ya bapak. Itu sebabnya. Boleh sambut. Kalau I keluar pasti aku tak tercarut. Baru pelan tu. Baru pelan. Ya Allah Tuhan. Kira lembut. Siapa yang tekan tadi tu? Tak tahulah siapa ni tekan-tekan ni. Kacau pula. Okey. Kat mana kita tadi? Kita. Kat sini. Tak. Tiba-tiba saya ditindir. Allah.
Tindih tu dia macam she press on my chest. I dah tak boleh bergerak. And I can feel my whole face. Covered. Apa tu? Warm macam bahang. Muka I rasa macam bahang. I feel tertindih. I tak boleh baca. I tak boleh decide anything. Tapi mata akak Tak boleh buka. Tak boleh buka. Tak boleh buka. I cannot breathe well. Macam the lock kita, the lock. Semula anggota. I nak baca, I nak recite, I nak baca macam ayat pun tak boleh. And I feel the thing is pressing lah. Mata pun tak boleh buka. But I fight lah dalam I punya takut tu. I still baca Al-Fatihah, baca, I try to lawan. Then I can feel ni cerita ni betul tak? I tak So I can feel dia punya breeze. Bila dapat baca few ayat sentence kan, I can feel a breeze. Dia macam swift lah, macam very light breeze. Then I can apa itu? Macam boleh breathe. Baru I boleh breathe. And then mata I dah boleh buka balik. I realised that I was sweating. Subhanallah. Then I baru boleh breathe. Then this time I tell myself I have to tell my family lah. I have to tell my family because I think something's not right. Yeah. So the next day I cerita lah dengan my adik lah. Adik. Rupanya my adik kat bilik sebelah. Dia bilang dia sudah perasan something moving at the pokok there. And the leaves kan. Dia bilang dia nampak macam macam dia punya movement is very unusual. Okay. And she told me she saw it malam yang semalam waktu the thing yang tutup itu all that. Hari kedua tu. Yang hari ketiga tu. Hari ketiga. Dia nak. Jadi kan I cakap I rasa ada breeze tu kan. So I think I don't know lah, maybe dia lari gitu ke, benda tu nak melari ke, I don't know lah what is that kan. So when my brother told that, I cakap biar betul, jangan main-main. Dia bilang aku nampak macam itu. So your parents cakap apa pula? Dia nampak? After my parents cakap, alah maybe I mimpi, I say cannot be, I know it's mimpi or not kan. But bila kita dah pindah daripada rumah tu, di shifted to Tampines lah, no more Bedok. Then baru my mother cerita dengan I. Cakap actually rumah kita, dekat rumah kita tu actually ada something. There is something in the house. She herself encounter budak kecil tu lah, bila cakap budak kecil kan. She encounter macam every time she do something, dia boleh nampak ada orang ngintip. Budak ngintip. So she can see lah, dia cakap. Cuma dia tak nak bilang macam kita, dia tak nak kita takut. Sampai dah pindah baru dia bilang. Dia bilang dia tak nak ceritakan waktu kita kat rumah, takut nanti kita takut. Sama juga macam jiran saya tadi. Kalau tak dia boleh ketuk je, dia bilang cerita. Tapi tadi macam you cakap tu, you lepas yang you tutup tingkap tu, then you baring, terus kena tindih. So kalau macam biasanya kalau kena tindih ni kan kita akan go the scientific way, which is the blood circulation, sleep paralysis. Yes. Tapi ni dia belum sleep, dia baru baring je. Baring. Belum tidur. True. That's why kalau untuk sleep paralysis biasanya dia antara dua je. It's a scientific. Whether your brain is awake but your body shut down. Dah penat sangat. Tapi itu dalam keadaan tidur already. Itu dalam keadaan tidur. Ni belum tidur. Tapi masalah di sini, sebelum tidur ada kebas tak? Katil. Tak, saya terus bam gitu. Dia macam macam timba gitu. Bop gitu saya baring. So it's always best tu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri every night sebelum tidur dia selalu kebas katilnya pakai izar. Izar tu apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Izar tu kain. So kain pelikat tu, kain tu pakai untuk kebas. Orang-orang dulu biasanya orang kebas pakai sapu lidi kadang. Sapu lidi apa. It's good. Still it's good. Yang lidi tu boleh pakai? Boleh, tak ada masalah. So dia satu is memang scientifically memang untuk membersihkan kalau ada kotoran-kotoran ataupun kadang kita punya bekas dead skin, apa ni semua kat situ kebas bersihkan. One more thing is memang jin, syaitan ni mereka akan selalu berbaring di katil yang tengah tak ada orang. I see. So especially kalau macam kita tinggalkan rumah ke apa gitu, bila balik ke apa, first thing to do katil kebas dulu. Kalau tak ada, you are lying on them or beside them or macam gitu. Ini pun ada cerita juga. So kalau pergi hotel semua sama lah hotel apa semua kebas katil dulu. Kebas katil. Tak pernah tahu.
Baru Yelah tahu. mungkin lah. Al-Kisah. Tapi yang Kena brace. kena tindih tu yang ada tu yelah like some Tapi do you see anything on top of you? I cannot open my eyes. Oh ya. Okay, nak apa ya? But I feel warm, macam warm bahang macam- sikit. Warm. Sebab ada case yang saya punya ini untuk patient-patient saya, ada yang sebahagian yang sleep paralysis. Tapi nampak. Bila dia bangun, is either beberapa story. Ada yang bila dia baring tu, kat dia punya kaki tu, dia nampak nanti ada black figure. Ada atuk ke, ada nenek ke apa kat depan dia tu. Ada yang atas. So that thing is in front of. Tak, saya tak boleh buka mata pun. Dia lock semua saya punya mouth, everything dia lock. But when I dapat baca tu ayat tu yang breeze tu dia macam terbang, Dia terbang, macam lift. That. Lepas tu dah boleh gerak Dia bodoh. Aduh. Lagi? Alhamdullah. Alhamdullah macam saya punya personal experience tak ada gitulah. Kalau ngigau je lah biasa. Kalau ngigau pun tapi bangun nanti berpeluh. Tapi itu saya ada satu soalan nak tanya Ustaz ni sebenarnya. Macam saya dengan isteri, kadang-kadang kalau mungkin macam ikut saintifik saya rasa lebih pada kita penat lah. Tapi kadang kita perasan macam antara saya dengan dia, kita akan salah satu akan tidur dulu. Nanti bila dah tertidur, nanti terus alih-alih kita akan macam tidur kan. Kita ini contoh tidur pasal nanti kita alih-alih macam Saya pun pernah experience. jadi kalau mungkin dalam bab mystical ke apa, mungkin ada tak huraian dia? Wallahu alam, dia tu ada Berbual. mimpi-mimpi tertentu ke ataupun berbual ke ataupun apa? Kalau ikutkan baru ni tak adalah, tapi kemarin nak dekat dalam 2-3 tahun lepas ya mungkin ada lah. Tapi tu yang time isteri saya ada gangguan tu lah. Dengan saya alhamdulillah tak ada apa-apa, tapi mungkin tempias je. Tapi cuba nak tekan dia, tapi alhamdulillah saya dilindungi lah, alhamdulillah. Kalau nak bab ni saya boleh ceritakan sikit lah sambungan episod yang isteri saya dah kongsi. Boleh, silakan. Jadi ada dua bahagian juga. Jadi dua bahagian ni kali pertama lah saya mengalami depan mata saya. Saya nampak, saya rasa. Itu yang agak kata orang terperanjat lah. Betul-betul terperanjat lah. Pasal saya memang percaya ada benda ni. Tapi saya selagi ibaratkan saya tak kena, jadi saya rasa macam okey, biasa. Apanya? Kau tengok-tengok apanya? Tak ada. Tak ada, apa-apa. Tak ada apa-apa. Aircon. Ikon agaknya. Bunyi aircon. Kita baru pasang farm. Dia Okey. Betul. Jadi kisah yang pertama saya nak kongsi ni, bila saya rumah saya dia keluar, dia baru habis rawatan. Lepas tu hari keesokannya siang hari tu kita penat kan. Tengah malam kita rawat, jadi kita rehat dah sampai dapat bangun subuh jugalah, tapi cuma kita memang rasa energy drain out lah, terutama isteri saya. Macam saya lebih pada untuk bertahan berjaga pasal siangnya yang malam tu saya kerja kan. Jadi apa terjadi tu, bila isteri saya dia masuk toilet, dia tengah, kita nak siap keluar gitulah, tak silap saya. Lepas tu dalam satu botol spray, itu daripada bapa mertua saya, dia buat air dengan air bacaan ayat suci dengan kasturi hitam. Kasturi hitam ni saya pun ibaratkan bila saya bernikah tu baru saya tahu, oh ini sebenarnya namanya kasturi hitam. Habis ini bauan wangi dia gini. Pasal biasanya kalau saya pergi maulid ke apa, saya akan bawa kasturi putih. Jadi berbeza sangat. Yang hitam ni dia memang tak tahu, memang pekat lah. Pekat je. Betul, itu yang saya boleh apa kata orang describe lah. Jadi dah campur. Jadi bila kebetulan tak tahu kenapa siang hari tu saya macam nak bentingkan rumah tu lah, ibaratkan saya nak keliling rumah tu. Jadi tersilap saya spray tu, orang rumah saya kat dalam toilet. Jadi terkena, pintu pun tak tutup, jadi terkena. Jadi bila terkena tu, dengan serta-merta dia, rumah saya dia terus toleh tau. Toleh terus, kenapa kau spray? Apa benda ni? Busuk, aku tak suka. Lepas tu dia terus keluar, alih-alih
Jadi saya tahu lah orang ajar dia macam mana kan. Jadi bila yang kali pertama ni berlaku ni, ni saya satu macam memang ni. Dia punya merah muka dia daripada dagu sini sampai ke dahi tau. Terus shoot. Jadi bila terjadi gitu, saya macam istighfar, tapi saya cakap, kenapa tak boleh? Ini benda baik. Saya spray je kan. Tak apalah. Kenapa dia dah macam tunjuk saya gini. Lepas tu bila saya tengok mata dia kan, jadi dia macam, biarkan kalau saya dah belajar sikit dia dah peringkat apa Ustaz? Juzli partial lah kira. Dia dah Juz'i. Jadi dia dah masuk separuh badan lah. Kenapa? Kerana first time saya nampak mata dia tu masih boleh bergerak, tapi dia punya mulut dia bukan dia kontrol lah. Habis ada macam berair. Saya ingatkan air mata dia, tapi saya rasa tak mungkin. Dia macam ada satu layer gitu, tak tahu apa benda. Tapi saya tahu dalam mata dia nampak saya tengah gerak tau, kiri kanan. Jadi dia ikut saya pergi mana, tapi dia tengah pekik gitu, dia kena gini. Jadi aku tak suka engkau. Jadi pada waktu tu dia dah dirawat. Jadi dia cakap aku tak suka engkau lah. Saya pun macam boleh ibaratkan benda ni datang balik, ataupun ada benda baru datang kat dia kan. Ataupun last resort saya fikirlah, wallahualam lah, saya pun tak nak cari pun siapa, because kita pun tak ada hak nak cari siapa yang buat ke atau emosi ni semua kan. Tapi pada saya ni lebih pada untuk diri sendiri, macam ikhtiar usaha untuk ubat dengan benteng diri, tu je terbaik. Pada saya lah, ni nanti sambung bahagian kedua, tapi saya suka nasihatkan sikit lah kalau pada siapa yang mungkin kat sana kan, kalau ada alami sedemikian pertama, kalau boleh macam kadang kita geram nak cari, nak tahu siapa ke apa benda kan, atau siapa yang hantar kan. Tapi kadang-kadang kita lupa macam, sedangkan ibaratkan COVID, kita takkan nak cari siapa yang buat kalau kita dah tahu siapa pun kan. Jadi pada saya suka macam, tak apalah, kita ubat, kita sihat dah, alhamdulillah, kita move on macam itu. Daripada kita fikir-fikirkan Jadi yang bahagian kedua pula, saya refer sikit saya takut terlupa salah story pula. Takkan kalau kita dah tahu, kita nak hantar balik kat dia pun. Bukanlah kan. Dah tahu habis aku nak buat apa? Okey, jadi yang kedua ni agak seram, pasal saya personally, saya baru habis kerja tu, saya kena dekat daerah Race Course Road. Tempat ni kalau saya rasa ada yang mungkin tahu, dia dekat dengan City Square. Saya tak cakap exact, tapi mungkin akan tahulah. Bawah tu ada State of India punya bank. Lepas tu opposite dia punya bangunan dia sendirian tau. Tapi tak salah dia 5 tingkat. Atas semua office, yang bawah tu State of India punya bank, yang ngadap tu tempat makan India lah, masakan India lah, macam restoran macam special. Jadi restoran tu pedik dia ada banyak patung. Patung dia bukan patung yang sembayang, tapi patung yang berunsurkan macam penduduk kampung. Jadi ada lembu, ada penari, ada yang giling beras ke tepung giling tepung. Yang tu kira macam tradisional, tapi batu patung-patung semua. Jadi kebetulan ni panjang sikit saya ceritakan Cerita tak apa, cerita je. Jadi special. Jadi saya punya tugas, saya sebenarnya bertugas sebagai meter reader lah, Singapore Power. Jadi saya nak kena check meter tu dekat dalam bangunan tu, ke atas dengan dekat bawah lah. Jadi bangunan tu dia meter dia ada dekat dalam office. Jadi saya naik atas tu, bila saya sampai kat tingkat 5 tu, dia punya satu meter tu dekat dalam office tu. Lagi satu air punya meter dia dekat tangga yang ujung tau. Jadi yang tangga yang ujung ni, saya tak teringat dekat situ. Pasal saya punya PDA, dia tak letak macam info yang kau kena pergi situ. Bila saya dah turun bawah, baru saya baca, saya tengok lah ada info dia letak. Itu yang saya macam, alamak, nak kena naik balik kan. Jadi saya lalu dekat tingkat 5 ujung tu. Time saya baru masuk tu, dia tempat tu bau hancing.
bau hamis, bau bekas macam orang dah kencing. Jadi macam toilet padahal sebelah. Tapi saya tak fikir banyak lah. Jadi saya mungkin orang dah tak tahan ke, atau orang macam rasa lipas ataupun tak ada pun. Kadang orang mabuk, orang biasa kat situ kak. Tangga daripada bawah dengan atas boleh buka. Anytime orang boleh masuk. Jadi saya macam fikir gitulah. Okey, tak apa Lepas tu saya turun bawah. Saya dah turun bawah, saya lalu tempat yang kedai tu. Okey, kedai restoran tu tutup by the way. Pasal tak silap saya waktu tu masih Covid ya. Masih Covid. Jadi bank tutup, kedai pun tutup. Tapi memang ada rasa lah. Ni saya nak cakap lah, nak cerita ni. Bila saya lalu tu, sorry, saya lalu tak ada apa-apa. Tapi saya pergi kat tangga yang sana, tak tahu kenapa badan saya ni macam ditahan, macam firasat saya ditahan jangan naik atas. Okey. Kerana atas dah bau, mustahil bawah dah saya nak naik tak bau mesti bau juga. Betul-betul saya dah naik tapak 3 ke 4. Saya cakap semakin kuat bau dia. Lepas tu dalam hati saya, apa ni? Asal orang nak kencing sini? Saya tak sebut apa-apa dulu Jadi saya keluar, saya lalu patung tu. Lepas tu saya perasan ada macam benda ikut. Jadi benda ikut tu saya ingatkan mungkin orang yang lalu lalang lah. Yang kat luar tu pusing, tak ada orang. Okey, tak apa. Lepas tu saya macam tak tahu kenapa bila saya dah sampai kat depan sikit, saya macam tersengih cakap, apa ni patung-patung ni? Macam-macam. Jadi saya tak tahu kerana yang inilah yang saya sebut ni, ataupun bila saya sampai rumah ni, okey, ni dah kat situ dah tak ada apa-apa. Saya terus balik rumah. Bila saya dah kat rumah, saya ceritakan dengan isteri saya kat hall lah. Jadi isteri saya duduk sini, saya duduk sini kan. Itulah saya ceritakan dia pengalaman saya gini-gini. Saya tak pernah kan. Lepas tu lepas tu saya lihat dia punya reaksi lah. Dia macam dia diam, lepas tu pasal dia pun baru balik kerja, dia penat kan. Jadi dia dengarkan ni semua. Dan lepas tu macam mana tau, saya cakap lah benda ni semua macam gitulah. Saya tertegur gitulah, termaki gitulah. Jadi serta-merta saya rasa bulu roma saya remang satu badan kat belakang. Sejak saya dah lama lah saya tak rasa gini lah. Kira last saya rasa macam gitu ketika saya kerja dekat Tuas. Nanti ada itu pun ada cerita. Dahsyat cerita. Itu pun happening lah kira. Pasal itu kali pertama tau saya betul-betul kerja kat Tuas checkpoint 3 tahun tu. Nanti saya ceritakan tu betul saya rasa satu badan daripada hujung kaki tu sampai dekat kepala saya. Belakang rambut saya tak tahu macam terasa bulu roma terkeluar gitu. Apa salah. Okey, jadi yang cerita ni saya dah cakap gitu kan, dah tertegur. So saya tak selesa. Habis lepas saya rasa macam ada sikit-sikit panas kat sini, panas kat situ tau. Jadi macam saya macam tak boleh jadi ni sini. Yang peliknya saya dah balik tu saya mandi dulu. Saya dah mandi, terus tu saya duduk saya ceritakan dia. Tapi saya belum solat. So sepatutnya saya kena solat waktu tu solat maghrib. Jadi okeylah saya dah rasa gitu saya nak solat maghrib. Tapi sebelum saya nak pergi, orang isteri saya pula dia dah dengarkan. Tiba-tiba dia sebelum saya nak bangun tu tiba-tiba dia mengaum. Dia macam tu macam dia termenung. Habis saya ingatkan mungkin dia tengah tak tahulah, dalam fikiran saya mungkin ngigau ke atau macam apa tu kata orang adalah dia nak cakap sesuatu tapi tak ni. Sekali semakin kuat, habis saya tengok awak panggil awak dia tak sadar. Jadi cakap alamak tak boleh jadi ni. Terus saya macam tap dia kuat-kuat, baru dia macam sadar. Dia macam sadar sekejap lah. Lepas tu cakap okey awak bagi masuk dalam bilik tak saya cuba ambil minyak kasturi ataupun minyak bidara. Awak bau awak cuba rawat dia sendiri. Saya ambil sembahyang dulu. Bila saya nak ambil sembahyang dulu, saya sebenarnya kalau ikutkan saya nak kena rawat dia dulu kan. Tapi tak tahu kenapa lah saya tergerak. Dalam keadaan saya rasa gitu, dia macam benda tu kat situ je tau. Jadi bila saya nak pergi ambil uduk tu, tiba-tiba saya punya macam penglihatan ni ada macam flashback. Macam ibaratkan nampak ada lembaga berbulu besar dalam 2 kali ganda saya.
Jadi macam asal okey tak apa. Lepas tu saya cuba tak nak fikirkan sangat. Pasal matlamat saya kalau boleh nak bersihkan diri, menghadap Tuhan, minta pertolongan kan. Lepas tu nak tunaikan fardu lah. Maghrib kan. Dah nak masuk isyak sebenarnya. Jadi saya ambil uduk, masih rasa tau. Tapi bila saya dah angkat takbir, saya dah sembahyang tu, dah rasa ringan dia. Macam boleh rasa ibaratkan bulu tu macam dia dah detach. Macam dia macam velcro tau saya rasa. Macam lele dia macam sikit sini, macam ringan lah, dia rasa ringan. Okey tak apa. Dia sembahyang macam biasa semua. Dah habis je beri salam. Okey dia dah kurang. Bila jumpa isteri saya tengok dia okey. Tapi dia cakap dia tak suka bukan tak suka, dia cakap apa macam ada benda kat belakang awak. Yang dia pula nampak bukan benda berbulu. Dia nampak ada lelaki tinggi. Mungkin tak tahu dia punya lagi detail lah. Pasal saya cuma rasa gitu je lah. Jadi saya terus tak boleh macam biarkan gini. Saya terus bacakan, tapi saya terus call ustaz lah. Kira ustaz kenal lah sebenarnya. Pasal ustaz sibuk. Kita ada tanya ustaz juga ada time. Itu kan waktu yang dia baru rawat hari kedua ke hari ketiga ustaz, kalau yang ni berlaku lah. Jadi bila saya minta dia tolong, alhamdulillah dalam masa 1 jam tak selesai ke kurang, daripada Jurong dia terus datang kat Ulen. Jadi dia datang Ulen, alhamdulillah berubat. Jadi isteri saya dapatlah muntah, keluarkan ni benda, tapi dia rasa berat lah. Rasa berat. Mungkin side effect dia atau post effect dia lah. Jadi minum banyak air, sampu minyak semua. Itu yang alhamdulillah lihat, besoknya bangun tak ada apa-apa. Dah okey. Dah okey. Wow. Itulah dia. Saya punya kisah. Saya memang tak sangka lah berlaku kat saya ataupun boleh rasa tau. Sampai sebegitu sekali. Macam almost nak kena sampuk gitu kan, macam feeling kan. Jadi apa word dia cakap tadi? Apa? Yang kayu wangi-wangi tu mana? Yang juz'i. Juz'i apa tu? Apa juz'i? Okey. Dia dalam kaedah as-sara'. Sara' ni dalam kitab-kitab ruqyah, sara' tu maknanya dalam keadaan kerasukan ataupun possess. So sara' ni terbagi pada 2 bahagian. Ada satu juz'i, ada namanya kulli. Juz'i maknanya partial ataupun sebahagian. Maknanya separuh badan atau separuh anggota yang sudah dikuasai oleh jin. Kalau kulli, dia ambil kata bahasa Arab, kullu maknanya semua, seluruh, maknanya the whole body. Dah kena sampuk the whole body. So maknanya dia tak ada kuasa langsung. So ada orang yang dalam keadaan kerasuk ke apa, dia masih boleh kontrol tangan, tapi contohnya badan ke kaki semua dia tak boleh kontrol. Ataupun sebaliknya, contohnya dia boleh kontrol badan tapi tangan dia dah so contoh seperti itu. Juz'i maknanya separuh sahaja. So macam tadilah dia punya separuh. Saya nak tanya, lagi satu saya nak tanya lah, daripada kemarin saya fikir nak tanya apa kan. Nak tanya apa the difference between okay lah, macam orang cakap pasal bunian lah, all that right. Of course benda ni I think is it wujud about bunian all that right. Wujud? So, wujud. So bunian dengan jin ni actually apa dia different bunian dengan jin? Yes. Kalau dalam Al-Quran memang Allah banyak sebutkan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan juga jin melainkan hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. So di sini dalam dunia ni kita tahu bahawasanya ada 2 makhluk. Itu jin dan juga manusia. So kalau biasanya kita bilang macam alam bunian ke apalah orang-orang bunian apa ni semua. So apakah dia termasuk dari manusia atau termasuk dari jin? Dia termasuk dari jin. So sesuatu yang kita tak dapat nampak daripada kita punya ini. Maknanya benda yang gaib. Dan benda-benda gaib ni mungkin ada orang bilang tak percayalah benda gaib. Tak, benda gaib memang kita kena percaya. Kena percaya. Sebab apa? Dia ada sekali dalam surah Al-Baqarah yang awal sekali. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang beriman adalah di antaranya orang-orang yang beriman kepada benda-benda yang gaib. So gaib ni dia bukan hanya jin saja. Bukan. Malaikat pun gaib.
kita tak nampak malaikat. Syurga, neraka sekarang pun gaib, kita pun tak nampak. Tapi beriman tak? Kena beriman tak? Beriman. Itu yang masuk dalam rukun iman. Jadi kita sebagai orang Islam, dia ada rukun Islam, rukun iman. Nah, rukun iman ni maknanya apa? Kadang-kadang benda yang tak dapat kita nampak tapi kita wajib kita percaya. So benda-benda yang gaib memang akan ada. So alam bunian ni apa semua memang mesti akan ada. Tapi macam mana nak masuk cara, nak masuk alam dia ke whatever, wallahu alam, itu tak dijelaskan exactly daripada kitab-kitab ruqyah ataupun ulama-ulama tertentu exactly macam mana. Walaupun daripada pemikiran masyarakat Melayu ada yang mengatakan, oh kalau nampak ada bambu, pokok-pokok bambu, bulu, dia punya door, the entrance to it, is it? Yes. So kalau macam tengah gitu nanti masuk alam bunian, wallahu a'lam. Memang tak ada ulama yang boleh pastikan dengan dalil-dalil tertentu, tak. So kalau ada yang termasuk ke apa, itu based on experience masing-masing. Kalau benda tu yang nak ambil bawa masuk ke alam dorang, itu urusan mereka lah. Yang mana sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak boleh menafikan. Yang kira yang jin ni lain satu, betul tak Ustaz, yang saya pernah dengar lah surah yang sebut yang jin ni pun berbangsa-bangsa lah, macam manusia juga. Sama, yes. Sebab tu yang mungkin ada yang bunian, ada yang ini, ada itu. Ya. Ada betul. kecil, ada besar. Betul. Mereka mempunyai community masing-masing. Iyalah, community masing-masing. Community. So yang mana daripada orang-orang yang beriman, kira dari golongan-golongan beriman, golongan yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang mengganggu manusia, ini semua dipanggil sebagai syaitan. So syaitan adalah golongan daripada jin dan juga manusia. Baik. Yang mana yang menjauhkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, menakut-nakutkan kita, apa ni semua, dia syaitan. Okey. Habis kalau cakap sebab mimpi pula kan, kalau kita almost banyak kali kita selalu mimpi lah, kadang-kadang kita mimpi seram, all that, right? But lepas bila kita sadar, you can't recall what mimpi. So for my case, saya berapa kali kalau mimpi tidur, my husband cakap selalu saya baca ayat kursi, saya macam melawan something. While you are sleeping. Yes, and my sebutan lafaz tu you boleh dengar lah, I baca ayat tu very clear, but I am macam force to baca the ayat. Nanti saya baca kulullah, kul a'udzu birabbinas, semua saya akan baca. Saya akan baca ayat tu very we can hear because she record. Pasal I ada beberapa kali mimpi macam gini. Sampai dia bilang, I will prove it to you. Bila you tidur, you will talk and then you akan baca ni ayat. So you mimpi apa? But I tak ingat. I cannot remember what I mimpi, but I'm talking like that. So he record, when I hear yang menyeramkan tu, my voice is like not my voice. Macam bukan suara I gitu. Tapi you can hear lah, ayat tu clear I baca. Apa tengok? Tak ada. Tak ada. Okay. Ada lagi cerita? So, ada lagi? Bukan nak cerita. Kita buka belakang tu. Apa? Tak lah. Siapa? Itulah. Ya Allah, Tuhan. Orang. Abang delivery. Saya tengok dia. I saw something moving kat belakang. Bukan main senyap. I cannot hear anything, but I saw something moving. Dia rupanya. Abang delivery. Astagfirullahaladzim. Okay. Sorry. You nak duduk sebelah kakak tak? Biasa ada Sorry, kawan. because we are not recording because I keep on Kakak nak duduk hearing sini things. kakak? Kakak duduk sini kakak? Tak lah, dia pasal ni It's not there. It's there. Baik bah. It's there. Tak ada apa-apa lah. Okay. Tidak, I know you scared. I know we are safe, you know. So I macam okay, never mind. Okay dah. Janganlah. Aku takut. Ada lagi kan? Ada lagi story? Ada lagi? Hati. Saya dulu. Okay. I tadi You nak minum air dulu, minum air dulu. Okay. Saya ni dah kalau makin takut dia terus macam lost gitu. Maaf kita ni penakut ni orang. Orang-orang penakut ni. Jadi macam dia lost lah, fokus for a while. Kalau lelaki patutnya kita akan segan. Segan. Segan je. Jangan takut segan. Kalau macam saya memang ni bukan takut apalah. Tak nak ni. Tak tahu cakap takut, bukan takut. Kita bukan takut as in like takut ni. No, I think is the dia punya perasaan tu yang macam automatic. Saya pula macam sensitif. Senang terkejut. Sensitif. Senang terkejut sama. Tak boleh. Gitu.
So ada apa kita sorry. Gitu saya balik. Saya ada lah 2 story tapi seram juga sebenarnya. Jom lah cerita. Okay. So ni dah berapa lama ni kita berbual ni? Oh dah 3 jam tak lah. Belum. Tiba. Belum, baru berapa je. Dalam 20 minit je. Banyak 2 minit. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Okay. Kan Amir. Okay, jadi ni time yang masih tinggal kat Yishun Ring Road lah. Itu baru-baru yang bapa tiri saya dah pindah. Lepas tu dia bawa kita keluar. Jadi daripada rumah Yishun Ring Road tu sebenarnya kita nak pergi ke Jalan Kayu. Jadi Jalan Kayu ni kita kena lewat lalui Yishun Dam. Jadi cerita dia bukan kat Yishun Dam. Dia kira bukan kat situ tapi dekat-dekat lah. Sebenarnya kalau saya kasih lokasi sebenarnya boleh ni. Tapi nanti kita beep. Saya nak tahu untuk kita. Kita yang nak tahu kan. Okay. Beep aja. Daerah mana ya? Seletar Club. Cerita tak? Jadi road ni sebenarnya ramai tak tahu ataupun mungkin tak perasan. Country club Tak ada. Jadi bila nak keluar nak pergi Jalan Kayu tu yang ada highway. Okey sekejap saya confirmkan dengan map dia. Okey jadi siap dengan map. Mana dahsyat. Okey jadi daripada Yishun Dam ni kalau kita nak kena pergi Seletar West Link baru keluar dan nanti akan ke towards akan ke arah daerah TPE ke apa semua lah yang nak pergi Jalan Kayu sana lah kan. Jadi kalau Aikal dengan Ustaz boleh tengok ni Seletar Club Road ni dia kecil je jalan dia. Jalan dia bila mula-mula ada macam road biasa. Tapi semakin masuk dia akan semakin macam ada pasir. Lepas tu kiri kanan lalang setinggi-tinggi. Okey. Jadi bapa tiri saya dia pandu, saya kat depan, duduk depan, belakang saya adik lelaki saya dengan mak saya lah. Tak tahu kenapa tapi sepanjang perjalanan tu kita senyap je lah. Tak ada rasa penat, tak ada rasa apa-apa tapi mungkin tak ada apa-apa nak berbual lah. Jadi bila dah tersalah jalan tu saya pasal saya dah pergi 2-3 kali je ikut kereta. Jadi saya ingat dia punya aturan arah dia tu bila dah lalu depan sikit akan nampak jalan terang lah. Lepas tu dia punya jalan raya pun besar, lebar, luas. Dia bukan macam sempit. Yang kita dah masuk ni sekali dah termasuk sampai dah penghujung kat Seletar Club ni. Jadi bila dekat ujung situ ada gudang macam industrial punya barang. Tapi dah sepanjang tu dah gelap gelita. Jadi terpaksa bapak ciri saya reverse. Nak kena reverse. Lepas tu baru kita kena keluar balik lah. Inilah dia punya cerita dia nak cerita. Jadi bila dia bila dah keluar tu sebelum yang time kita masuk tu ada satu banyak tempat seimpang tu, kira belok tu ada satu pokok lah situ. Sebelah pokok tu semua dia punya dalang saya rasa berapa meter tinggi tu. Dah kira tak boleh nampak apa yang kat belakang tau. Jadi bila reverse lalu situ, saya kan duduk sini. Bapa tiri saya tengah pandu kan. Jadi lampu dia terpaksa kena buat high beam lah. Jadi bila high beam boleh terang tau. Kiri kanan punya headlight tu, front light tu kan. Jadi saya terpandang yang sebelah sini. Dia dah kat belok tu lalu gini. Jadi saya terpandang ada nampak kain putih ni macam tengah terbang. Dia macam apa benda ni? Betul sebelah saya tau. Lepas tu bila kita dah belok, dah lalu depan sikit, dia terus macam pergi ke depan, terus macam tak tahu ke mana. Habis saya terus pusing mak dengan adik saya tanya, nampak? Gitu. Diorang macam tengah tengok luar. Atau tengah macam tak nampak hayal. Tak hiraukan. Bukan hayal, tak hiraukan. Tapi tak ada dalam keadaan macam panik ke apa. Jadi saya macam okey mungkin diorang nak cerita, mungkin diorang nampak atau diorang nak cakap nantilah. Suruh saya diam. Jadi saya terpaksa saya duduk depan je diam. Tapi saya macam muskil. Terus saya macam berat sangat sampai saya nak tanya bapa tiri saya tau. Apa tu? Jadi dah gitu dah sampailah dekat Jalan Kayu tu, duduk makan. Sambil-sambil tu saya tanyalah. Yang paling pelik ni sekarang, saya seorang je nampak.
Diorang pun tak tahu apa yang saya tengah sebut. Diorang pun tak dapat rasa apa-apa. Jadi yang keadaan yang bila ketika saya nampak tu, saya nampak je, saya tak dapat rasa apa-apa. Jadi entahlah, mungkin dia lalu lah. Tapi dia punya benda ni, kalau betul-betul saya boleh describe saya boleh ceritakan dia macam asap macam mist tak macam vape lah, macam rokok juga yang putih punya. Yalah, asap. Tapi dia macam bentuk macam gitu lah, macam wave gitu, betul. Jadi dia macam gliding gitu. Saya mula-mula saya macam fikir mesti lampu. Pasal dia bila tersinar dekat yang reflection yang kat glass window tu kan. Jadi saya ingatkan jadi bila tengok dia gitu lah. Lepas tu dia jalan sana. Kita belok sini, dia situ lah. Habis kat daerah pokok tu macam lalang tu dah hilang. Macam hilang. Tapi alhamdulillah lepas tu bila balik rumah, alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Tak ada macam gangguan ke mimpi semua. Jadi Tapi orang lain semua memang tak nampak lah. Tak nampak. Tak ada sebut apa-apa pun. Itu yang bikin saya lebih hairan. Jadi bila saya tanya bapa tiri saya lagi dia cakap tak ada apa-apa. Tapi adalah bapa hari lepas tu dia cakap lah, sebenarnya bapa ada rasa, tapi bapa tak mungkin ada benda buruk lah. Pasal tu kita lalu salah jalan. Jadi tu tempat dia. Jadi itu yang bapa tiri saya macam nak redakan keadaan saya lah. Maybe mungkin dia kira macam step cool sikit. Kalau dia pun nampak lemah, nanti orang pun takut juga kan. Apa? Maybe. Okay. Macam saya bila gitu. Kalau saya macam gitu, sekarang dah ada anak sendiri kan. Padahal penakut. Tapi bila depan anak macam tak ada apa-apa ni, tak ada mesti nak action. Mana tahu during that time tak ada apa-apa lah ni. Kau nampak semua marah ni. Gitulah. Selalu kau cakap parents dah kau cakap tak ada apa-apa. Kalau tengok parents mesti cakap gitu. Actually dia orang pun takut juga. Dia orang tak nak takutkan kita. Dia tunjuk brave lah. True. Macam bapak saya pun ada, bapak saya betul lah, dia rumah keluarga sendirilah. Jadi dia tinggal kat Yishun, di rumah Yishun Central lah lama. Kira dah berpisah, dia tinggal situ. Dia tu pun kelakar, dia tengah tengok TV cerita Indonesia ke apalah, tapi bukan cerita tu. Habis boleh dapat antenna kan, jadi dia dapat antenna dulu letak keluar rumah besar. Tapi dia punya kecil lah, tapi boleh dapat cuma nampak macam semua nampak. Jadi dia tengah tengok, lepas tu banyak iklan tu. Sekali biasanya bila dia tengok tu lampu living room satu side dia buka. Jadi kat dapur tak ada orang, semua dah kat bilik. Atau kadang dia seorang je lah. Habis diam. Habis lepas tu dia kata nanti kat belakang tu dia dengar pelik belanga atau ni tong. Lepas tu macam dia buat bodoh lah. Macam kita tadi dengar kat belakang. Saya dengar sekarang gitu. Delivery man. Abang delivery hantar barang lah. Mana dia? Okay, saya pun lagi satu Okay, silakan. Okay, saya cerita dulu, lepas tu nanti saya tanya Ustaz lah. So the story is that saya about 15 years ago, that kind of thing, masih muda-muda sikit lah 15 years younger. I dengan my friend, kita suka lepak-lepak at my house. Okay, kita suka borak-borak kat rumah, gitu, lepak dengan my girlfriends, so satu hari ni my kawan 3 orang ni, dia was at my house. Kita lepak-lepak lah, kita berbual. And then dia datang husband wife lah. So dia husband dah tidur semua kan. So kita kakak dalam pukul 2-3 pagi. So one of my friend wanted to go to the toilet lah. So dia cakap dengan I, temankan aku, dia cakap gitu. So dia pergi toilet. So I dengan my friend lagi satu tu nak kacau dia. Kita nak apa kata orang tu, nak sakat dia lah. Sakat. Kita ambil video gitu. Jadi kita ambil video tu. Of course kita tak ambil kat dia lah, but kita kacau dia, nak tengok dia punya reaction when she come out from the toilet. We are taking video, that kind of thing. So dalam video, my friend ambil kamera tu video. I also take my own camera. So we were laughing pasal lah, macam happy kan. Pukul 3 pagi dekat I punya kitchen, and then near the window, kitchen window lah. So bila kita tahu dah off dah habis kan, saya nak tunjuk kawan saya, kau kelakar lah sejak gitu. Jadi kita tengok balik, tengok balik video tu. So I turn on the video balik, kita tengok lah.
Kau tengok sekali dalam video tu kita tengah ketawa-ketawa lah. Kakak. At the end of the video tu ada lagi satu suara yang ketawa dengan kita. Bilin lah. Suara dia garau, jantan ni lelaki yang like male, very rough. Is laughing together with us and it sounds like this. I can still remember. Okay. Kita dah lepas tu last tu gitu. Macam suara jin lah gitu. Aku tak pernah dengar Dia suara ketawa jin ke apa tu? Dia macam dia ketawa sama dengan kita but the voice is jantung aku. Ini kalau slow motion aku malu betul. Terbergegam Ya ke? Allah ya Tuhan. Ya Allah. Aduh. The lost. I feel so lost lah. Keluar kejap masuk balik. Dia keluar dia masuk balik. Dah lupa nak cerita. Aduh. Ya. So dia suara macam gitu dia keluar. Then kita 3 orang, kau dengar tak apa tu? Kita dengar balik. Yes, we hear very clear. Dan kita tak puas hati. Kita nak dengar my friend punya handphone pasal dia pun record. Kau buka kau punya handphone, kita nak dengar. My friend buka handphone dia punya lagi kuat daripada saya punya. Dia biasa. And then my kawan I yang kita kacau tu, dia boleh tahulah, dia boleh rasa kalau dia nak dia boleh rasa. So she said that okay, ni benda ada something dah termasuk yang meninggal lah. Sebab kita dah pukul 3 pagi. Then we are, you're laughing near the window, so mungkin ini yang pass by dan dia pun nak join in lah sekali ketawa yang kita. Tapi itu yang I want to know. Betul ke ada benda-benda gini at 3 o'clock in the morning they can bersinggah lah, kira macam kita tengah mengilai-mengilai ketawa dia singgah. Oh, do you know that dorang punya active time is after asar onwards sampai sebelum azan subuh? Oh, bukan 12 ke? Yang orang cakap they active at 12 o'clock sampai subuh. After asar is dorang punya active hours already. Okay, so untuk orang-orang yang ada gangguan, biasanya dia akan start sakit kepala, sakit bahu, sakit tengkuk, rasa berat, apalah ni semua. Sebab is after asar onwards, dah masuk maghrib terus sampai ke sebelum subuh. So orang yang ada gangguan pun biasanya normally akan ada insomnia, which is susah nak tidur. Asyik kena gangguan. Bila diorang boleh tidur? Bila dah nak azan subuh. Allah. Alamak, mana tu kalau memang saya susah nak tidur malam ni. Saya boleh tidur lepas subuh je. Mana tu ada gangguan ke? Biasanya sebelum subuh tu you boleh tidur already. So maknanya tak ada gangguan. Sebelum subuh, bukan lepas subuh lah. Biasanya seperti itulah. So dia akan buat you tak solat subuh. I see. Okay. That's one of the reason. So that's the active punya hours. I see. So after subuh, dorang punya sleep time, dorang punya rest time. They will go, Itu sebab my friend cakap benda ni dia meninggal, nanti lepas subuh dia akan keluar. Dia akan keluar, kau jangan takut. Ya, biasanya macam itu. So kita tak tidur tau. Tak tidur sampai lah subuh. Tapi video tu masih lagi? Video tu? Dah delete, takut. Dia punya voice is really male voice and dia punya ketawa tu macam gitu. That is at the end of the recording. Terus recording kita lama juga tak dia punya bunyi tu? Ya, macam tadi I bikin something like that. At the end, terus kita after dia kata then the phone off. Kita off record. But my friend pun lagi kuat. So I suspect dia benda tu is more near to my friend lah. lagi dekat dengan dia. So lepas the incident, I learned that not to laugh after midnight. Malah saya tak akan ngilat, tak akan ketawa-ketawa lagi. Takut. Satu ni pula macam dia cakap tadi pukul 3 pagi tiga perempuan dekat dapur tengah ketawa gitu. Apalah makcik atas dengan makcik bawah. Apa ni ketawa gini. Tak, kita bukan ketawa kuat tau. Kita macam lagi. Ya gitu-gitu. Macam gitu. Kalau gitu Gila-gila. kalau kita dengar, bunyi apa tu sepoi-sepoi ni. Gini rupanya kakak-kakak ni tengah ketawa. Duk naik ketawa. Okey, faham. Macam ketawa ngekik lah. Not that loud but we know we are laughing. Seram juga. Tak, saya ada soalan. Ni tadi Kak ni. Kak Suraya tadi cakap pasal kawannya tu kan. Kawan saya. Kawannya tu ada kat sini ni kan. Ada kat sini je. Kawan kalau nak tahu mungkin awak satu hari boleh panggil dia, jemput dia. Orang semua kenal dia. Itulah kawannya. Nak ni tak?
lain kali lain kali kita jemput dia satu episod saja. Dia kena special khusus. Dia seorang sahaja. Dia kira special Super special. Super special dia. Betul. Dia ada banyak. Kalau nak kita cuba jemput kawannya tu. Kalau nak tahu siapa kawannya, boleh tak kita sebut? Kita sebutlah siapa kawannya. Boleh. Kira legendary legendary. Okay. Kak Cik. Yes. Kak Cik dari Wujud. Wujud. Saya rasa semua orang kenal, semua orang tahu. Saya dengan Kak Cik Wujud, kita berkawan semenjak kita berumur 9 tahun. We are in the same school, same class daripada darjah 3. So kita berkawan sampailah sekarang. So that's why kita macam lepak kat rumah, memang it's okay, you know, we know each other, you know. BFF lah kira. BFF. Ada dekat sini. So jadi itulah kalau bagi anda yang nak kita panggil Kak Cik ni untuk episod puaka special ke ataupun puaka ke apa, boleh komen kat bawah. Komen banyak. Komen kat bawah nak Kak Cik. Saya nak Kak Cik. Ni kali sekarang semua asyik cakap Haikal buat kat luar. Bukan saya tak nak buat kat luar, tapi bila kita buat kat luar ni, kita perlukan kaki tangan yang lebih sikit lah pasal angkat barang-barang semua kan. So Kak Cik punya pasal lah kita cari bikin kat luar. Macam boleh? Dia kasi thumbs up. Terus. Best. Alright. Macam kita kena cari kaki tangan lebih sikit lah. Kalau ada orang-orang yang nak tolong angkat-angkat. Komen kat dalam. Komen. Orang yang ni pun siapa boleh nak Kak Cik for next episode? Komen cepat. Komen. Okay, Mirul lah macam ada last story lah. Last story Ada. Ada. Kejap Yang hebat. Ke ada lagi banyak ni? Ada lah, tapi saya pilih yang ni lah. Last kopek. Okay, jadi saya ada sebut tadi yang saya pernah kerja kat Tuas Checkpoint selama 3 tahun. Ini tahun 2015 tak saya. Jadi saya punya tugas sebagai technician untuk cash card. Jadi saya bekerja under LTA lah. Jadi setiap booth tu ada dia punya mesin dia lah, untuk slot dia lah, kad dia. Jadi bandingkan waktu saya kerja dengan sekarang, kalau dulu kad tu dia masuk, dia akan automatic keluar. Macam dia ada macam sensor dia untuk roller dia lah, untuk dia keluarkan kad. Kalau sekarang dia setakat masuk setengah je. Lepas tu kita kena manually tarik keluar. Jadi dia tak stuck dalam ke, dia tak terludah balik. Jadi waktu zaman saya kerja tu dia banyak keluar gitu. Jadi yang saya nak ceritakan ni sebenarnya pengalaman saya dah kerja tu dah waktu tu lah yang saya berlaku ni dah setahun lebih. Baru benda ni berlaku. Setiap tengah malam saya nak kena pergi dekat setiap booth, baik daripada motor, kereta dengan lori-lori dengan bas punya booth semua nak kena reboot. Jadi kita ada tiga technician lah. Jadi satu dekat bas dengan lori, yang lagi dua dekat atas motor dengan kereta. Jadi yang saya buat ni sebelah daerah kereta, bila kita dah habis reboot tu, kita kena tunggu sekejap, lepas tu kena check lagi. Sekejap pun tak sekejap lama, tak sekejap sangat lah. Kira lama juga dalam masa nak dekat setengah jam ada. Satu booth kadang-kadang. Pasal dia punya server, dia punya upload dia kadang-kadang makan masa. Jadi kan banyak kan. Ataupun kadang komputer tu hang. Tu komputer hang pun ada story juga. Kadang-kadang benda tu main wire. Kadang-kadang benda tu ada je lah nak something lah. Jadi yang pengalaman saya ni, bila saya dah reboot tu, kebetulan LTA ni dia bawa lagi satu company ni, dia ST lah. Jadi saya direct dengan saya dengan LTA kira ada under Kelly Services gitulah, dia punya company. Alamak, saya tersebut boleh? Tak apa, nanti kita boleh. Okay, tak apa. Jadi company ni dengan ST buat sama-sama, kerja sama-sama. Jadi ada satu technician juga ni datang. Jadi sementara kita tunggu, kita isap rokok lah. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya pun dilarang pun untuk tempat sini untuk kita isap rokok. Pasal sebenarnya laluan kadang-kadang orang luar boleh nampak. Tapi kebetulan tangga ni dia gelap tau. Jadi tangga ni mengarah ke, tak silap saya, menghadap laut. Menghadap laut. Jadi pemandangan kalau siang hari cantik. Kalau malam pun cantik, cuma gelap lah.
Jadi bila sementara tengah tunggu tu, kita akan walkie dengan rakan tugas yang kat bawah untuk check macam mana status, macam mana apa keadaan, ada isu ke tak ada. Jadi bila tengah walkie ni berlaku 3 kali. Jadi yang kali pertama, bila saya walkie, dengar suara dia, kita berbual macam biasa. Lepas tu kali kedua, senyap. Lepas tu bila kali ketiga ni, saya betul-betul mula-mula saya rasa pelik, tak rasa takut. Bila saya tekan lagi, dia keluar lagi benda tu, suara tu, saya macam terkejut. Jadi apa yang saya dengar sebenarnya, bunyi bila saya tekan tu is suara macam suara perempuan. Padahal saya punya technician ni lelaki India tau. Jadi yang bila tekan tu suara perempuan tengah dia buat saya yang takut, tapi macam terkejut lah is dia bukan satu tone macam gitu je, tak ada. Ataupun dia pekik tau, tapi daripada perlahan sampai kuat. Itu saya macam terus saya macam tergamam. Jadi saya tengok yang technician ni dia Cina lah. Dia pun macam lurus bendul. Dia macam by the book gitulah. Dia macam stone gitu. Jadi macam tak berapa macam apa kata orang yang bawa-bawa sangat. Jadi bila yang berlaku ni, saya tunjuklah walkie saya kat dia. Habis dia macam dia macam gitu je reaction dia. Tak tahu ke atau ni. Jadi macam saya pelik pula. Macam mana ni? Kira apa ni? Rosak ke apa? Saya cuba lagi. Senyap. Habis saya rasa mungkin yang dia punya walkie ni dia tak charge. Yang saya punya saya dah charge. Pasal dia si India ni dia kelakar. Dia kadang-kadang waktu dia lihat tu, dia lalai dia taruh walkie atas meja. Sepatutnya semua nak kena taruh luar, dah charge kat situ. Jadi dia akan duduk dekat resting area kita, dia akan letak atas meja, dia lupa nak charge, agaknya gitulah. Jadi itu fikiran saya. Okay, nanti saya akan ceritakan apa terjadi dengan walkie tu. Jadi bila saya dah gitu kan, saya cakap okey lah, kita pun dah habis rokok, kita nak keluar. Lelaki Cina ni dia dah jalan dulu kan. Lepas tu saya kemudian belakang. Bila saya nak buka pintu, pasal dia jalan ada jarak, jadi pintu tu kan ada macam automatik, dia akan tutup balik kan. Jadi bila dia jalan, dia nak tutup tu, saya nak sambut apa tu, dia punya handle tu. Tiba-tiba badan saya daripada hujung kaki sampai hujung rambut ni terasa bulu rema sup gitu. Habis sejuk. Saya macam gitu lah. Jadi lepas tu saya rasa alih-alih macam dia rasa macam gitu. Tak tahu dia sama dia keluar sini ke atau dia keluar belakang Tapi macam rasa gitu lah. Jadi macam asal ni? Saya macam panik sekejap lah. Terus saya cepat keluar. So saya keluar, saya terus dari belakang. Habis lepas tu saya macam tolak laki Cina ni tepi sikit lah. Habis lepas tu macam laki Cina tu macam ingatkan saya macam suka gurau-gurau ke apalah. Saya memang kadang-kadang dengan rakan kerja saya akan macam gurau gitu. Jadi dia ingatkan saya macam macam biasa gitu. Jadi saya macam pelik lah. Apa benda ni? Jadi saya cuba bilang saya punya leader lah, satu kakak ni. Jadi kakak ni cakap memanglah kalau ikutkan sebetulnya seawal orang masuk beberapa hari atau beberapa bulan akan ada mungkin apa yang saya alami ataupun ada lagi teruk. Mungkin boleh nampak Fatimah Rocker atau boleh rasa boleh dikacau dengan keadaan macam sistem tu apa-apa teruk-teruk lah. Bila kakak tu datang, okey je. Jadi macam benda-benda yang gini yang kata orang pelik yang kita tak tahu lah. Jadi cakap pasal ni kan, jadi bila saya patah balik office tu, saya tanya kawan saya yang India ni, tadi walkie kau ada isu ke? Cakap tak ada. Okey jap, kau punya ni kau tak charge kan tadi? Dia buka, on, boleh. Lepas tu tengok dia punya battery level full. Jadi saya macam tanya soal banyak lah, macam lot of question mark lah. Sampai I try to tanya kakak leader tu lah, kakak tu. Jadi kakak tu cakap ini first time, tak pernah berlaku. Jadi bila saya ceritakan ni, dia kira first time. Jadi yang biasa lagi satu yang diorang ceritakan yang kat dalam locker tu ada toilet tau. Toilet tu kadang-kadang bukan toilet pun, shower room. Satu kubikel je. Shower room tu pun dia kata memang tempat kakak tu, kakak Fatimah Rocker tu. Jadi diorang akan kadang dengar bila pintu tu tutup rapat, nanti akan dengar ketuk kuat, cakar. Habis saya punya
office punya leader, dia akan lihat kat dalam situ. Selalu dia akan banyak-banyak orang dia selalu yang kena gangguan kat situ. Kita kerana dah lihat, kerana kita telap tu tidur mati tau. Pasal bilik pun aircon kan. Jadi macam kita pun asal kita ibaratkan alhamdulillah kita tak kena lah, tapi pelik asal kau seorang je kena kan. Tapi mungkin dia pun adalah tak tahu, mungkin badan ke diri dia ada gangguan ke macam mana kan. Itulah dia pengalaman. Boleh saya share sikit tak cerita sama macam ni apa? Ni walkie talkie ni. So kita kalau shoot kita memang pakai walkie lah kan. So the cameraman dengan director dengan apa semua kita pakai walkie. So macam kadang-kadang kita jauh apa nak minta ambilkan barang ni, ambil barang tu, kita pakai walkie. So satu kali ni saya that time dekat daerah Sembawang tu. Yang Sembawang punya MRT ada A&W kan. So saya tengah saya tengah shoot untuk tak payah bilang lah. Saya kat sana tengah duduk macam tengah hayal lah tengah hayal. Terus macam dengar orang berbual. Saya ingat macam orang-orang biasa lah, diorang tengah berbual. Tapi semua kat sana semua orang bangsa Melayu dengan Cina. Tapi bila saya dengar macam ni berbual ni bahasa apa macam apa Dekat talkie tu. Kat walkie lah. So kita punya pula bahasa pakai dalam cucuk lah. Kita tak nak dengar gini kan. So dengar dengar lagi lah macam apa bunyi ni rupanya dengar apa? Bos Indian. Itu walkie kan, walkie beli murah punya. So selalu interfere. Alamak, saya dah takut lah actually. Kita pagi like kita shoot malam lah. So dengar apa benda ni macam tengah duduk kat luar sokok. So that interference tu. Bos Habislah dengar semua dia gosip semua dengar lah. Macam ini apa? Bos Bos. Ni kelakar seram ni. Tapi at that point of time ada terkejut sikit lah. Iyalah, heran juga dari mana. Asal ada bahasa lain kan. Yalah, jadi mungkin itu tak interference punya. Itu kita cuba nak ungkapkan, tapi masalahnya yang tapi dia tak ada bos-bos lah Tak ada. Yang paling pelik dia apa tau? Walkie tu sebenarnya baru. Okay. Yang kira tak silap saya saya punya dia punya baru. Kalau ni saya cakap yang ni production house pakai walkie yang murah punya, Baofeng. Alamak, sebut lagi. Allahu Akbar. So banyak sangat interference. Yelah. Kalau beli yang mahal ni memang tak ada interference. Yang murah ni China punya lah biasa. Alamak. Bilang pula tempat negeri tu. Tapi memang murah. Yang murah kan. Okey lah. Terima kasih. Wah, lama ni memang lama lah. Boleh sambung lagi ni. Boleh sambung. Saya ambil dulu barang. Okey, jadi seperti biasa. Bos. Okey. Bos, don't forget bos. Seperti biasa. Tamu yang datang ni tak kosong-kosong lah kan. Jadi kita ada barang-barang sikit. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan pada Suzairi kerana dia tak ada. Ni kali pertama saya kat depan mata ni jadi host. Rasa berdebar-debar juga berdebar-debar sekejap, berdegak-deguk. Tapi okey lah, kira rasa macam kita berbual members tu macam gerik. Kita pun nak thanks jugalah dengan Suzairi. Terima kasih tim Walker. Khairil dia. Okey. Ustaz Haikal. Macam dari mana tak Khairil? Tak apa, tadi pun dia sasul nama kakak. Suriana. Suriana mana? Macam penyanyi pula. Wow. Semangat. Kasih lagi tinggi. Jadi dengan baldi-baldi sikit. Memang sebenarnya saya memang nak beli baldi. Dah nampak tak nak beli. Macam saya pula. Saya beli baldi. Betul saya. Saya memang jadi ni special lah sangat. Ni seorang satu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Aku tak payah beli baldi. Dah ada baldi. Ya Allah. Wow. Ya Allah. Special lah sangat. Nice. Okay, sekejap. Ada lagi ni. Balik lapar ada Maggi. Kita makan Maggi. Maggi party. Yes. Thank you so much.
Okay, dan juga envelope ni seorang satu lah Apa tu? Ya Okay, Allah. kita ada Gift voucher $100 daripada The Malayan Council. Thank you Malayan Thank you Council so Malayan Melayan Council. apa? Malayan Council. Oh, Melayan Council. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Hafiz. Kemudian ada satu lagi $20 gift voucher daripada Time to Hijrah Singapura. Abang Ini Sulaiman. siapa punya? Dia punya? Ni Tidak. sama-sama seorang satu. Tak payah gaduh, tak payah gaduh. satu set. Seorang Thank ni you so much. $40 so 2020. Alhamdulillah. Dan jam dia jalan Anti-clockwise. anti-clockwise. Dia Anti-clockwise. Oh yes. Dia Okay. Arabic punya. anti-clockwise specialist. Yeah. Wow, Dah alhamdulillah. pernah juga berbual dengan Abang Sulaiman. Dia kata So yang Anton tu yang kita experience semua dapat rezeki pula kita kan. Alhamdulillah. Nanti saya ada lagi encounter saya telefon. tahu siapa nak cari Saya tahu siapa nak cari. Terima kasih. Jangan salah nama je. Dia Haikal. Haikal, Khairi tadi Khairi mana lah. Boleh start? Okay, boleh. Tak apa, masuk-masuk. kasih Dia daripada rasa pandai macam saya nak ambil gitu kan. Kasih gini-gini. Syukran. Terima kasih. Tak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Alhamdulillah lah hari ni memang special sangat lah. Special dengan sangat dua tamu-tamu ni. Tapi insyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pada puaka special yang hadapan lah insyaAllah. InsyaAllah. Tapi jangan lupa untuk like, share, subscribe kita punya channel dan juga kita punya merch juga. Boleh ke? Di www.puakasg.com. Wow, Alhamdulillah. Bagus. Saya ingat pasal saya yang bikin. Malu je tak ingat. Boleh follow kita punya IG juga dan ada kita punya also TikTok. Ya, TikTok. And also kita punya baru sekali is kita punya Facebook. Facebook. Kita kita pun ada ada Facebook. Facebook, yes. Jadi Facebook like and share. Kalau Facebook like and share. Like and share. subscribe. Dekat TikTok apa nama dia? Puaka SG. nanti saya check. I will get back to you. Dia gini, ada kat bawah ni. Ada kat bawah. Kat sini. Gitu je. I check and I get back to you. Okay. Pasal saya sendiri tak ada TikTok. Okey lah. So, apapun, jangan takut pada mereka, tapi takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Puaka tak kenal usia. Baik, Assalamualaikum. Bye.